Okay, record. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. So, pagi ni kita akan cover topik baru. Okay, so cikgu nak kena buka dulu notanya. Okay. Okay, so hopefully semua dah ada pagi ni. Okay, so kita akan cover pagi ni topik 4 Form 4. Okay, bab 4 Form 4 iaitu heat haba. Okay, iaitu heat ataupun haba. So kita tengok sekejap nota ringkas. Cuba dia bagi nota tu. Okay. So cuba nak masuk nombor meeting ID. Okay. Ya, hari ni okay, Sarah. Okay, siapa lagi yang share? Irfan. Ya, tu beberapa orang yang share muka dengan cikgu. Right, so kita akan cover bab baru hari ni, bab 3, which is haba, heat. Okay, haba, heat. So cikgu buka nota BM and satu lagi cikgu buka nota BI. Okay, sekejap, nota BI. Okay, bunyi term dia berbeza sikit. Bunyi term je lah. Okay, pemahaman dia sama. So term yang digunakan bunyi dia berbeza sikit. Nota ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so ni kalau nampak. Alright. Okay, sebenarnya. So hari ni kita akan cover topik heat haba. Okay, bahasa Melayunya adalah haba. Tukar pen sikit. Haba, heat. So pagi ni kita nak cover konsep yang pertama. Dalam bab ni kalau korang tengok kat sini dia memang ada 4 subtopik sahaja. Okay, dia memang ada 4 subtopik je. Heat, thermal equilibrium, okay. Yang sebelah kiri tu thermal equilibrium tu topik pertama. Topik kedua dia 4.2 specific heat capacity, muatan haba. Bahasa Melayunya sini muatan haba. Okay, spesifik tu muatan haba tentu. And then latent heat haba pendam. Okay. So ada dua haba pendam dekat sini, haba pendam pelakuran, bahasa Melayunya latent heat of fusion and latent heat vaporization, haba pendam penguapan. Penguapan itu bahasa Melayunya lah. Okay. Chat ni apa lagi yang tak dapat ni? Siapa yang tak dapat ni? Selasa Hari ni hari Selasa Cuma berapa hari je? Rabu lah. Rabu kan? Dah 3 hari dah kelas ni. Itulah tak sebab cikgu pelik.
Tak ada orang mesej cikgu minta ID. Tapi cikgu tengok dia register Selasa je. Okey. Sekejap. Cikgu, yang untuk Khamis cikgu letak dalam website ke nanti? Khamis? Ah, Ada? baik. Ada eh? Ya, ada saya booking sampai Rabu je lah. Oh, Khamis dah ada dalam website. Dah ada dalam website Okay. sampai Selasa. Okey. Ya, bukan dalam website cikgu Website cikgu. Yang untuk Khamis ni. Website cikgu Khamis ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Begin. So, kita akan cover pagi ni and last topic adalah gas law, hukum gas. Sorry lah ada gangguan sikit. And then kita ada 4 subtopik. So, kita akan ada 4 kelas. So, pagi ni kita mulakan dengan cover heat and thermal equilibrium dahulu. And kemudian kita akan tengok specific and latent heat. Okay, specific latent heat tu cikgu tak pecahkan satu-satu sebab cikgu lagi suka ajar dia sekali. Okay, because it's easier for you to understand if you learn it both dalam satu masa. Okay, sebab kebanyakan student adalah problem dia, you don't know how to choose this formula. You tak tahu macam mana nak pilih. Bila nak pakai MC theta, bila nak pakai ML, itu masalah paling besar dalam bab ni. And masalah terakhir, antara masalah besar juga adalah tak tahu mana satu gas law yang terlibat. Boyle's law, hukum Boyles, Charles law, hukum Charles dan juga hukum tekanan, pressure law. So kita akan cover yang gas law pula malam. Okay, so pagi ni kita akan cover yang ni dulu. Alright, so first part kat sini adalah ini antara kesalahan-kesalahan lazim ataupun kesilapan pemahaman yang selalu berlaku is you can differentiate between temperature, which is suhu, and also heat. Okay, haba. Alright, dia ada berkait, surely dia berkait, cuma kebanyakannya salah anggap sebab ada yang rasa benda tu sama. Okay, kita cerita satu dulu. Suhu or temperature is degree of hotness. Kalau bahasa Melayunya darjah kepanasan. Darjah kepanasan. Okay, degree of hotness. So siapa yang rasa dia hot, dia temperature lah. Degree of hotness. Siapa rasa dia hot tu dia temperature. Okay, degree of hotness. Alright. So temperature ni ada dalam salah satu daripada base quantity yang korang belajar dalam chapter 1. Okay, dalam chapter 1 kita ada belajar yang physics ni ada dua quantity. Satu base, satu lagi derive. Satu asas, satu terbitan. Okay, asas. So asas ada 5 quantity yang kita anggap sebagai asas. The very basic one, very base one. 5 which is length, mass, time, temperature. Length, mass, time, temperature and electric current. Okay, so daripada 5 kat sini, temperature tu adalah one of it. And the SI unit is Kelvin. Okay, ini antara perkara penting. SI unit dia Kelvin. Okay, unit SI. SI tu bermaksud Standard International. So, macam kita belajar topik-topik lain juga, kebanyakan formula memerlukan kita menukar unit kepada SI unit. Bermakna dalam bab ni adalah penting untuk beberapa topik, cikgu akan discusskan kemudian, korang kena tukar that temperature into Kelvin. You must change the temperature into Kelvin. But that one we will discuss it further after, especially in gas law, hukum gas. Okay, so cikgu akan terangkan juga nanti yang mana perlu tukar, yang mana tak payah tukar. Okay, tapi buat masa ni selalunya kita perlu tukar disebabkan apa-apa pengiraan dalam fizik memang memerlukan korang menukar kepada unit SI. Okay, ada unit for temperature is degree Celsius. Ini yang familiar, kita paling familiar. And ini Fahrenheit. Okay, Fahrenheit, F tu Fahrenheit. Fahrenheit tu digunakan dekat dua negara yang tidak suka bersama dengan negara lain, US and Canada.
Orang pakai meter, dia nak pakai feet, orang nak pakai kg. Untuk mass dia nak pakai pound, nak suka tidak lah. Okay, so suhu pun sama, dia pakai Fahrenheit. So untuk silibus kita adalah penting untuk kita tahu menukar degree Celsius kepada Kelvin. Sebab kita di Malaysia, kita adalah antara yang memakai kita pakai sistem dipanggil apa? SI lah, okey. Satu empirical tu yang US ni. So kita yang penting kita kena tahu nak tukar daripada degree Celsius ke Kelvin macam mana. Okey. Nak menukar degree Celsius ke Kelvin, this one korang perlu hafal, which is any degree in degree Celsius. To change to Kelvin, you need to plus with 273. Okay. Maknanya sekarang ni katalah dekat rumah, korang tengah pasang aircon. Aircon korang menunjukkan 24 degree Celsius. Which is, ini yang optimum lah sepatutnya. Tapi korang suka pasang paling sejuk 16. Tak kisahlah. Kita ambil dah 24 degree Celsius. So, berapa set Kelvin? So, untuk 24 degree Celsius adalah bersamaan 24 campur 273. Korang pun dapatlah 7 and then 9 and 2. 293 Kelvin. Okay. Bayangkan korang punya aircon tu dia tak tunjuk 24 degree Celsius, dia tunjuk 293, 297. So apa kita rasa? So that's why kisahnya untuk suhu ni, orang pertama yang mengkaji suhu bernama Lord Kelvin. So Lord Kelvin orang pertama yang mengkaji berkaitan suhu, which is orang yang pertama yang kiranya buat termometer lah, lebih kurang macam tu lah. Okay. So dia kaji suhu, Lord Kelvin. Tapi after that, orang jumpa cara yang lagi senang ataupun lagi mudah untuk kita ukur suhu, okay, which is mamat nama Celsius and also Fahrenheit. Tapi disebabkan Kelvin tu dah buat dulu, bubuhlah unit dia Kelvin. Okay. Now we go to heat. What is actually heat? Heat is energy. Okay, heat is basically an energy. Okay, so because kita rasa dia, kita panggil dia thermal energy. Right, so heat is energy. And for every energy that you learn, like kinetic energy, potential energy, elastic potential energy, electrical energy, apa sahaja energy, the unit will be the same. The unit will be joule. Okay, and you must look at the symbol. The symbol for Q is heat. Q is heat. Okay, temperature ni selalunya dibuat T besar. Okay, T besar is temperature. Right, that's the first one. So what is the relationship between heat and temperature? Apa hubungan suhu dengan haba, temperature dengan heat? Okay, hubungan dia macam ni. Kita tahu sesuatu objek itu panas atau sejuk, kita tak tahu dia punya heat. Okay, so kita tak tahu dia punya heat. Bila kita nak tahu satu objek panas atau satu objek sejuk, we not depend on heat, we look at the temperature. Okay, we look at the temperature. So bila kita tengok dekat temperature, okay, so kita tengok temperature, maksudnya macam ni. If I look at a thermometer, okay, thermometer measure apa? Thermometer measuring temperature. You don't have any instrument to measure heat, tak ada. Thermometer is measuring temperature. If you look at the thermometer and you get like 35 degree Celsius
And if you compare with another temperature which is like 50 degree Celsius, you compare the temperature, kita banding suhu. So bila kita banding suhu, kita tahu oh yang ini lebih sejuk, yang ini lebih panas. Okay. So bila kita tahu satu sejuk, satu panas, okay, satu sejuk, satu panas. So yang sejuk ni kenapa dia sejuk? Sejuk sebab dia ada less heat. Dia ada kurang haba. Okay. Benda yang panas bermaksud it has more heat. Dia ada banyak haba. Okay. So, kita boleh tahu berapa haba dia, okay, by looking at the temperature. Okay, so contoh, kalau contoh kita ada like contohnya 20 degree Celsius and then dia increase jadi 50 degree Celsius, you still look at the temperature. So 20 to 50, pertama yang kita tahu the temperature, suhu dia increase, suhu meningkat. Okay. Macam mana objek tu boleh meningkatkan suhu dia? How the object increase the temperature? Because this object is absorbing heat energy. Sebab dia serap, okay, sebab dia serap tenaga haba. Okay, itu yang kita kena faham. You don't have any instrument to measure heat, but you look at the temperature change. Okay, so ni temperature dia, tapi kalau kita kata kat sini temperature change lain tau. Okay, temperature change lain, temperature lain. Okay, temperature change ni bahasa Melayunya perubahan suhu. Okay, apa beza perubahan suhu dengan suhu? Okay, perubahan suhu, kalau ikut yang korang nampak kat sini, cikgu ada 50 ke 20, berapa suhu dia berubah? So, suhu dia berubah adalah 50 tolak 20, so suhu dia berubah, temperature change is 30 degree Celsius. So, temperature change, perubahan suhu, simbol dia bukan T, simbol dia theta. Okay, temperature T. Alright. Setakat ni clear tak? Itu dulu. Okay. So, next one, kalau like cikgu ada the temperature of 20 degree and then it became 5 degree. Okay. So, we look at the temperature. So, first, what happened to the temperature? Apa jadi pada suhu? Temperature decrease. Okay, suhu berkurang. Okay, so bila suhu berkurang, oh meaning that object is not absorbing heat. This object is releasing heat. Dia bebaskan haba. Okay, so bila dia bebaskan haba, so that's why the temperature reduce. Okay, dia bebas haba. Bebaskan haba, tenaga haba. So, berapa dia punya temperature change? Theta, berapa dia punya perubahan suhu? What is the theta? Berapa perubahan suhu dia? Okay, dekat sini ramai yang selalu buat, dia ambil akhir tolak awal. Okay, temperature change bukan akhir tolak awal. Okay, bukan akhir tolak awal. Temperature change, perubahan suhu. Okay, temperature change atau perubahan suhu, dia adalah sama dengan besar tolak kecil.
Perubahan suhu tu besar tolak kecil. Okey, besar tolak kecil. So dekat sini yang besarnya adalah 20, kecilnya 5. So bila kita tolak, perubahan suhunya adalah 15. Okey, 15 degree Celsius. Alright. Okay, clear until now? Alright, good. Thank you, Sarah. Okay, so perkara pertama yang kita kena faham hubungan dia is you always measuring a temperature. You don't have any instrument to measure heat. Kita sentiasa ukur suhu, kita tak ada alat ukur haba. Tapi kita boleh tahu apa yang berlaku kepada haba, kepada heat, either it being absorbed or either it being released. It depend on the temperature change. So kalau suhu dia bertambah, bermaksud dia absorb heat. Kalau suhu dia berkurang, bermaksud dia release heat. And temperature is not the same as temperature change. Okay, suhu tak sama dengan perubahan suhu. Okay, kenapa tak sama? Okay, kalau perasan, cikgu tak tukar unit SI. Kenapa cikgu tak tukar unit SI? Okay, kata kita ambil yang ni, kita tukar unit SI. Macam mana nak tukar unit SI? So, 50 degree Celsius, if I want to change to SI, it will be 50 plus 273 degree Celsius. Okay. And kalau cikgu ada 20 degree Celsius, okay, kalau kita tukar in SI is 20 plus 273, okay, berapa? So kita tambah kat sini, ini kita akan dapat 3, 2, 3 Kelvin. Yang belah bawah ni dapat 293 Kelvin. Okay. If you minus yang degree Celsius tadi, you get 30 degree Celsius. Yang ni if you minus, you still get 30 Kelvin. Okay. Kenapa sama? Sebab kita bukan cerita pasal temperature. Okay. Ini yang cikgu tengah ukur adalah temperature change. Okay. Kalau ininya dia tulis theta. Simbol dia. Alright. So itu 3 perkara penting. Yang pertama, temperature is measure the degree of hotness. Heat is an energy. So nombor 2, temperature can be measured by thermometer. Suhu boleh diukur dengan thermometer, tapi haba heat tak boleh. So kita tengok heat by the temperature change. Okay. Right. So kalau nak salin, siapa yang nak salin, cikgu bagi masa sekejap. Like I think 2 minutes is enough untuk salin yang ni. Okay. Kalau dah bagi tahu. Okay, siapa yang ada pagi ni? 22 orang. Okay. So Sarah, Arina, Lip, okay. Arif Wajdi, Kamila, Isma, Adria, Afiq Hakim, Adham, Daya, Rashidah, Syahira, okay. Okay. Cikgu explain yang bawah balik yang mana? Oh, yang bawah temperature change. Okay. Yang bawah ni adalah, okay, cikgu ambil yang tadi. Yang tadi kita tengok dekat atas, temperature change 50 darjah Celsius. Okay, 20 darjah Celsius kepada 50 darjah Celsius. So kita nak tahu berapa temperature dia berubah, berapa suhu dia berubah. So kita pun ambil lah nilai yang besar. Nilai yang besar adalah 50. Nilai yang kecil adalah 20. So berapa berubah dia? 50 tolak 20, kita dapatlah suhu dia berubah 30 darjah. Ataupun kita panggil dia sebagai temperature change is 30 degree. Okay, so yang bawah ni adalah cikgu nak bagi tahu untuk temperature change tak perlu tukar Kelvin. Okay, temperature change theta tak perlu tukar Kelvin. Kenapa tak perlu tukar Kelvin? Because you will get the same answer. If you change to Kelvin or not, you will get the same answer. That's why untuk temperature change, you don't have to change
2 Kelvin. Alright. So Harisa done. Thank you. Okay, so now we go to the node again. Right, clear? Okay, hopefully clear. Dan temperature change tak payah tukar Kelvin. Alright. So we go to the first concept. The first concept we call it as thermal equilibrium, keseimbangan terma. Okay, so dalam bab ni ada 3 perkataan yang paling penting, which is kalau topik ni keluar, cari je 3 perkataan ni, itulah jawapannya. Okay. Tapi cikgu akan terangkan konsepnya dulu. So konsepnya is something like this. The first object you see dekat sini, yang warna biru pekat. Okay. Yang warna biru pekat, dia ada 100 joule. Okay, example dia ada 100 joule. And then another object yang biru perlahan, maknanya there's 2 object. Ini objek A, ini objek B. Okay. Objek A and objek B, dia letak rapat. Rapat tu kita kata dia berada dalam, ni mungkin korang boleh tambah, dia berada dalam thermal contact. Bahasa Melayunya sentuhan terma. Okay. So dalam sentuhan terma bermaksud satu objek yang panas, dia sentuh objek yang lebih sejuk. So objek yang panas kat situ adalah yang 50 degree, objek yang sejuk adalah 20 degree. So objek yang panas surely dia ada more energy. So cikgu bagi example, dia ada like 100 joule. Objek yang sejuk dia ada energy yang lebih sedikit. Okay. So basically dia ada more energy lah. Okay, sini more energy. A ni ada tenaga yang lebih. And B ni sebab dia sejuk, dia ada less energy. Okay, energy apa? Heat energy. Okay, haba. So bila dia sentuh, apa yang berlaku? Because you have two object with a different temperature, with a different amount of heat. Okay, so the heat will transfer. Okay, the heat will transfer. Haba itu akan dipindahkan. Tenaga haba itu dipindahkan. Okay. So pemindahan dia macam ni. Benda yang ada banyak haba, dia boleh pindah lebih. Benda yang ada haba yang sikit, dia akan pindah juga. Okay. Kesalahan lazim yang berlaku adalah ramai fikir bila A panas, hanya A yang pindahkan heat to B. Because B has less heat. Okay. In reality is, yang panas pindah kepada yang sejuk, more heat. More heat will be transferred by the object which has higher temperature. Okay, lebih banyak haba dipindahkan oleh objek yang bersuhu tinggi. Okay. Tapi yang suhu rendah, bukan dia tak pindah, dia pindah, but less amount of heat. Okay, less amount of heat. So kita bukan nak cerita pasal heat transfer ni, sebab dalam SPM korang tak adalah sampai kena belajar thermodynamic. So siapa yang nak ambil engineering, heat ni akan ada satu topik, satu buku khas, dia akan belajar thermodynamic. Okay, so ni asas untuk thermodynamic lah. So untuk SPM dia bukan nak cerita yang belah kiri ni. SPM dia banyak nak cerita yang sebelah kanan ni. Okay. So sebelah kanan ni maksudnya dah pindah. Okay, after a certain time. Okay, untuk SPM korang pun tak perlu cari berapa lama. Okay, untuk SPM level tak perlu cari berapa lama. Yang penting kat sini, dia dah pindah. Lepas dia pindah, apa yang berlaku adalah yang panas akan jadi sejuk.
Yang sejuk akan naik suhu sedikit panas. Okay. So, apa yang kita nampak adalah tadi mula-mula suhu yang panas 50. Sekarang dia dah jadi 30. Suhu yang sejuk pula tadi 20. Sekarang dia naik dia pun dah jadi 30. Okay. So, bila dah suhu dia sama, itu bermaksud dia dah capai thermal equilibrium. So, thermal equilibrium is reached. Okay. Thermal equilibrium is reached after certain period. Bahasa Melayunya keseimbangan terma. Okay, keseimbangan terma tu akan berlaku selepas beberapa tempoh, okay, lepas beberapa masa. Okay, so apa yang berlaku? Thermal equilibrium is reached. Kita tulis English dulu. When objects reach same temperature. Okay. And then korang boleh tengok kat situ heat dia. Yang A pindah 60 joule from A, and kita ada 60 joule from B, bermaksud dua-dua ada same heat transfer. Okay, same heat transfer. Okay, dia ada beza same heat transfer dengan net heat transfer. Net heat transfer ni maksudnya 60 ke kanan, 60 joule ke kanan. Okay, 60 joule arah kanan. Lepas tu lagi 60 joule ke kiri. So tolak 60 joule ke kiri. So berbagi kosong. So kosong kat situ adalah bukan tenaga dia kosong, kena faham. Bukan tenaga dia kosong, tapi bahasa Melayunya adalah pemindahan haba bersih sama dengan sifar. Okay. So untuk bahasa Melayu adalah suhu sama. Okay. And then pemindahan haba sama. And last one adalah pemindahan haba bersih. Pemindahan haba bersih sifar kosong. Okay, so kalau yang belah kiri tadi, berapa haba bersih dia? Haba bersih dia tak sifar sebab dia ada 100 ke kanan. Okay, 100 joule ke kanan. Tolak 20 joule ke kiri. So bersih dia 80 joule. Okay, itu dia punya bersih, ada nilai. Tapi kalau yang bila dah capai thermal equilibrium, dia dah capai 3 perkara ni. Okay, 3 perkataan ni adalah korang perlu ingat. You must remember the 3 words here because they will be the answer for any question related to thermal equilibrium. So semua soalan yang berkaitan dengan semua soalan yang berkaitan dengan thermal equilibrium, keseimbangan terma, jawapan dia adalah 3 ni. Sekarang kita akan tengok dalam buku lah. And last one, apa yang berkaitan dengan thermal equilibrium, alat apa pakai konsep ni adalah termometer. So termometer dia pakai konsep thermal equilibrium lah maksudnya, tapi termometer ni dah tak ada dah, sekarang pakai yang infrared tu je. Okay, tapi anggaplah ada lagi. Okay, contohnya nanti kita akan tengok contoh soalan, cikgu akan terangkan dari situ. Okay, kita tengok dulu soalan dia. So start with page 1. Okay. Soalan sama. Okay. So here thermal equilibrium, cikgu ada tulis ada ruang 3 ruang kosong kat situ. What you need to do is to salin balik. Apa 3 perkara penting untuk korang tahu tentang thermal equilibrium ataupun tentang keseimbangan terma? 3 ayat. Okay, 3 ayat untuk thermal equilibrium, keseimbangan terma.
3 ayat dia. Okay. So apa yang jadi adalah nombor 1 dia akan mencapai suhu yang sama. Nombor 2 pemindahan haba sama. Pemindahan haba yang sama. Dan yang ketiga pemindahan haba, jangan lupa perkataan ni, bersih sifar. Okay. So bahasa Inggerisnya same temperature, net heat transfer 0, heat transfer is the same. Heat transfer is the same. Okay, 3 tu. Okay, kita tengok soalan dia sebelah sini. So dia ada 2 objek R and S. Initial temperature of R ni 80, S ni 60. Cikgu, voice tersekat. Ya? Apa dia? Fine? Clear. Okay. So kedua, kadar pengaliran haba bersih adalah sifar. Net rate of heat flow, ada perkataan net. Okay, ada heat flow. Heat 0. Okay, ni nampak betul. Kita buang dulu. Rate change in temperature R is bigger. Kita tak tahu yang tu. So yang penting kat sini, jawapan dia adalah B. Okay, so fully clear kat situ. Next one. Okay, diagram show a spoon is placed in a bowl of soup. Okay, soup ni tengok punya panas soup ni. 95 degrees Celsius. Siapa nak makan ni? Okay, dia tanya, which statement is correct when thermal equilibrium is reached? So still 3 jawapan. Suhu tak berubah, salah. Suhu dia akan menurun. Suhu sudu tak berubah, salah. Suhu sudu akan menaik, tapi tak tahu berapa. And no flow of heat between soup and spoon. Okay, nampak macam betul tapi salah. Dia yang penting kalau nak buat ayat ni, tiada pengaliran haba, kena ada perkataan ni, tiada pengaliran haba bersih. Okay, kat sini no net flow. Net flow tu maknanya dah tolak kiri kanan, baru betul. Okay, no net flow yang betul. And last kali jawapan dia. Okay. So 72. Ni cikgu cerita tadi. Temperature change. Okay. Perubahan suhu. Kalau perubahan suhu 25 Kelvin, okay, berapa jawapan dia? Dalam degree Celsius. D. Berapa? D? D salah. B. Ya. Yep. Sebab cikgu dah cakap tadi, temperature change. Temperature change, perubahan suhu, bukan suhu, temperature change theta. Okay, temperature change, kalau pakai degree Celsius ke, pakai Kelvin ke, nilai dia sama. Okay, ini yang cikgu beritahu tadi, maknanya kalau soalan tanya temperature change, degree Celsius, tak perlu tukar Kelvin. Okay, kenapa A salah? Oh, A is because A is Fahrenheit. Fahrenheit kita tak belajar, and basically untuk dapat Fahrenheit dia ada formula dia lain. Okay, Fahrenheit formula dia lain, 0.9 darab berapa and then tambah dengan 32. So formula dia lain. That's why kita tak dapat untuk Fahrenheit tak sama.
Ni. Nampak tak ni? Okay, so nombor 73. Diagram show a hot metal sphere. Okay. Copper sphere. So copper sphere tu panas. Hot, dia beritahu dia hot, dia panas. And immersed in a cold water, air sejuk. Okay, soalan dia, thermal equilibrium is reached when, bila thermal equilibrium dicapai? Thermal equilibrium dicapai when the temperature of sphere is equal to the temperature of water. Okay, ni label-label senang lah. Kita pergi yang bawah. Tada. Okay, ini bahagian C. So bahagian C untuk SPM ada dua soalan. Soalan nombor 11, which is any topic from Form 4. Dalam kes ni nombor 11 ni dia pilih topik thermal equilibrium. So dia nak keluarkan topik ni, topik keseimbangan terma. Okay, topik keseimbangan terma. Alright. So soalan nombor 12 itu adalah any topic from Form 5. Okay. And bahagian C dia mesti ada soalan melibatkan pengiraan kira-kira. Okay. So kalau thermal equilibrium kira-kira dia, kalau kita tengok tadi, mana kira-kira dia? Dalam kes ni kalau kita tengok balik nota, kira-kira dia yang bawah ni. Yang mengira suhu tu. Nanti cikgu terangkan mengira suhu tu, cikgu terangkan kemudian. Kita tengok kat sini. So diagram show a thermometer clinic used by a nurse to check a patient body. Okay, walaupun termometer dia nampak macam tulang ayam, benda tu. Okay, so dia check thermometer, okay, nurse. Right. And what is meant by temperature? Okay, so cikgu tulis kat situ. Temperature is degree of hotness, darjah kepanasan. Okay. Yang kita nak discuss adalah according to the principle of thermal equilibrium. Explain how the nurse can check his patient temperature. Okay. So 4 markah. Cikgu akan terangkan dia, cikgu akan tulis dia satu persatu lah. Okay. Itu soalan kau rujuk, cikgu tulis jawapan dia kat sini. Okay. Okay, so cikgu tulis yang bahasa Inggeris dulu kot. Sekarang cikgu tulis bahasa Melayu. Bahasa Melayu dulu. Okey lah, bahasa Melayu dulu lah. Okay, apabila termometer diletakkan ke dalam mulut pesakit, pemindahan haba berlaku. Okay. So in English dia, thermometer is inserted into the patient mouth, heat transfer occurs. Okay. Okay, nombor 2.
apabila keseimbangan terma dicapai pemindahan haba bersih antara pesakit dan termometer adalah sifar. Okay. Right. When thermal equilibrium is reached, okay, net heat transfer between patient and thermometer is 0. Okay. Pemindahan haba antara buat pendek sikit lah. Pemindahan habanya sama the transfer is the same, and last one, suhu yang ditunjukkan oleh termometer adalah sama dengan suhu pesakit. Temperature shown by thermometer is the same as temperature of patient body. Okay. Nampak tak ni? So boleh go. Sekejap cuba. Alright. Hopefully korang boleh nampak. Okay, cuba bagi masa untuk salin. Yang warna merah is the BM and NBI warna purple. So markah dia 4. 1, 2, 3, 4. Okay, cuba bagi masa untuk salin dulu. Sarah done. So laju. Cikgu, apa beza net heat transfer and heat transfer? Okay, heat transfer means heat transfer ni macam ni. Okay, contoh pesakit tu dia pindah haba dekat termometer. Bila dah capai, okay, ni kita cerita when it reach thermal equilibrium. So when it reach thermal equilibrium, okay, cikgu tunjuk contoh balik lah. Okay, Puteri Sarah dan okay. Contohnya kalau dalam nota tu cikgu buat yang objek pertama bagi 60 joule ke kiri, ke kanan. Ni ikut dalam nota yang cikgu bagi tu. And also ada 60 joule ke kiri. So ini maknanya same heat transfer. Okay, net heat transfer tu, net heat transfer, okay, ataupun haba bersih pula, pemindahan haba bersih. Haba bersih tu adalah 60 joule ke kanan tolak 60 joule ke kiri, dapat 0 joule. So kosong tu adalah bila kita minus kiri kanan dapat 0, when that one is called as haba bersih, pemindahan haba bersih ataupun net heat transfer. That's the difference between net heat transfer and heat transfer. Okay, yang tak boleh 0, heat transfer tak boleh 0.
Heat transfer sentiasa ada. Dia ada pindah tapi sikit atau banyak. Okay, dan siapa lagi dan? Okay, term-term ni penting Selalunya ramai yang tertukar tu lah heat transfer dengan net heat transfer. Dia tak berapa faham apa maksud heat transfer dengan net heat transfer. Okay. So, dan alright. So, heat transfer, kalau cikgu tunjuk balik macam ni, nota yang tadi. Heat transfer adalah yang ini, yang nilai 60 joule yang anak panah. So, 60 joule ke kanan, 60 joule ke kiri. So, dia transfer 60 joule. Both transfer the same amount of heat. Kedua-duanya memindahkan haba sama. Same heat transfer. Tapi kalau kita kira net heat transfer, kanan tolak kiri, 60 tolak 60, itu yang dapat kosong. Okay. Kalau kita tengok sebelum capai thermal equilibrium, so before thermal equilibrium is reached, yang A pindah 100 joule, yang B pindah 20 joule. So heat yang dia transfer tak sama. And berapa dia punya net? 100 minus 20, you get 80 joule of net heat transfer. Tapi kalau dah capai thermal equilibrium, the heat transfer is the same, which is 60 joule and 60 joule. The net will be 60 minus 60, you get 0. Alright. So clear setakat ni? Okay. Okay, good. So kita masuk balik kepada soalan tadi. So kita baru jawab A 1 markah, jawab B 4 markah, baru dapat 5. So sekarang baru dapat 5/20. And then yang bawah. Okay. So yang bawah formula ni tak diberi. So korang kena salin dulu formula tu. Okay, salin dulu formula tu. Formula ni tak diberi dalam exam. So korang memang kena tahu formula untuk ukur termometer which is not calibrated. Maksudnya dia ada termometer, tapi termometer dia ni tak ada nombor. Bahasa mudah macam ni lah. Termometer dia macam ni je, nombor tak ada scale. Dia tak ada 1, 2, 3, dia tak ada. Okay. So apa yang dibuat pada termometer tu, kalau yang tak ada scale ni, apa yang dibuat adalah dia akan buat macam ni. Okay, ni just for your information. Nanti korang masuk formula je. Tapi dia akan buat macam ni. So dia akan ambil termometer tu. Okay, ni cuba buat termometer tadi. Alright. And this thermometer dia akan letak dalam ais. Okay, dia akan letak dalam ais. Kenapa dia letak dalam ais? Kerana dia nak ukur kalau dia letak dalam ais. Okay, dia letak dalam ais, berapa panjang merkuri ni naik dalam ais. So bila dalam ais, ini dia panggil L, length dia, panjang dia waktu suhu kosong. And then dia guna same thermometer, dia letak dalam boiling water. Okay, so ini boiling water, air mendidih. So bila letak dalam boiling water, mestilah termometer tu akan naik, merkuri dalam termometer tu akan naik lagi panjang. So dia naik lagi panjang tu, itu kita panggil sebagai L100. So dianggap itu sebagai suhu 100. Okay. After that, barulah dia masuk dalam mana-mana cecair yang dia nak ukur. Contohnya, okay, katakanlah dia ambil termometer yang sama, dia masuk dalam, katalah ini liquid X. So dia letak dalam liquid X. So termometer tu baca dekat tengah-tengah contohnya. Okay. So dekat tengah-tengah ni, ini yang dia panggil L untuk X tu, ataupun L theta lah yang nak ukur. Okay, theta, atau cuba theta lah. Okay, ni theta.
yang dia nak ukur. So dari situ kita nak cari suhu dia, kita masukkan dalam formula yang ada ni. Okey. Alright. So dekat sini mengikut maklumat yang kita ada, dia kata thermometer which is not calibrated has a mercury column of length 5 cm. Okay, 5 cm ni maksudnya bila dia letak dekat kosong tu, maksudnya dekat ice point. Okay, ataupun waktu suhu di 0 degree when temperature is 0, and L100 25 when temperature is 100, and then the mercury column become 12 cm when it put in liquid X. Okay, so berapa suhu liquid X? So soalan dia berapa suhu liquid X? So ni gambar dia kat belakang ni ha. Okay, so berapa suhu liquid X? So berdasarkan maklumat yang ada tadi, suhu liquid X akan jadi, okay, ni padam je. Ni lain. Ini nanti, okay. Suhu liquid X akan jadi macam mana? Nak kira dia. So kita ada L X yang dia susun dia kata 12 cm. L kosong 5 cm. Length waktu suhu 100 adalah berapa tadi? Hmm. 100 dia adalah berapa cm? Sekejap. Lupa pula. 25, okey. Okay, so length untuk 100 adalah 25. So korang kena ingat dia punya formula, which is suhu boleh diukur menggunakan berapa panjang yang dia cari tolak dengan panjang waktu suhu kosong bahagi panjang suhu 100 tolak panjang suhu kosong. Darab dengan 100, bukan 100%, 100 degree Celsius. Kita nak tukar Celsius. Okay, jadi suhu dia dekat sini adalah 12 tolak 5 bahagi 25 tolak 5 darab 100. Okay, so kita pun kira berapa suhu dia, temperature. Okay, dapat tak? Itu adalah suhu dia, suhu cecair tu. Okay, kalau dah dapat beritahu. Okay, formula ni memang kena hafal sebab tak diberi. Okay, so yang merah ni adalah soalan untuk A. Okay, and then soalan nombor 2 dia adalah tentukan suhu dia. Okay, tentukan suhu dia dalam unit Kelvin. So korang kena hafal tadi macam mana nak tukar Kelvin. Nak tukar Kelvin kena tambah dengan 273. So dapatlah 308 Kelvin. And nombor 3 pula dia kata berapa panjang mercury tu, berapa length. Dia nak tahu berapa length kalau suhu dia 30 darjah Celsius. Okay, so untuk yang length tu, ni cara solution dia. Okay, sekejap ambil air.
Okey. Ada sebarang soalan? Boleh salin dulu, cikgu bagi masa. Ya Allah, siapa pula junting tu? Okey, clear. Ya. Cikgu. Ya. Yang warna biru tu untuk soalan C Yes, soalan 3 betul. Warna biru tu untuk soalan 3. Salin dulu. Boleh salin dulu. Oh, 3. Kalau yang merah tu untuk nombor 1 Merah tu untuk nombor 1 and nombor 3 tu yang cikgu buat warna biru. Alright, thank you. Okay, welcome. Okay, salin dulu. Okay, sekejap korang salin tu. Cikgu nak tukar sharing ni. Okay. Okay, korang salin dulu. It's important for you to understand the equation. Sekejap. Need to show you something. Ting 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 ting. Cikgu nyanyi. Tak lah. The radio. Okay. Ngantuk. Betul kan? Biasa cikgu pagi-pagi. Sekejap. Okay, sekejap cikgu nak. Ya Allah. Sekejap. Nanti cikgu buka balik. Saya nak check dia punya nota tu. Okay. Alright, so ni cikgu tangkap. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi nak naik. Alright. So, kalau saya beritahu, that's the most Yang important. mudah. Okay. Formula ni dia memang kena ni lah. Macam warna biru, okay, warna biru tu cikgu terangkan. Dia bagi tahu dulu, dia kata suhu dia 30. So kalau suhu dia 30, mercury tu naik berapa panjang? Itulah soalan dia. So korang nak mencari L theta. Okay, L theta. So cikgu nak terangkan kenapa pakai formula ni. So cikgu letak gambar ni lah kot lebih mudah untuk korang nampak dia macam ni. Okay. So contohnya macam ni. Okay, so dekat gambar tu korang nampak yang dia guna termometer. And termometer tu dia letak dalam ais. So waktu dia letak dalam ais, dia punya panjang adalah 6 cm. Right? So panjang dia 6 cm. Critical. Okay. Panjang dia 6 cm. And then bila dia ambil termometer yang sama, dia letak dalam boiling water, panjang dia jadi 20 cm. So 6 cm tu adalah L0, 20 cm tu adalah L100. Okay, L100. Okay, L100 dia 20 cm. And then dia ambil same temperature, same thermometer, dia letak dalam hot liquid. Tapi dia tak tahu hot liquid tu berapa suhu dia. Cuma dia tahu hot liquid tu letak dalam hot liquid, the length will be 16.
So dia gunakan formula yang sama, which is 16 minus L0, which is 16 minus 6 over L100 minus L0 over 20 minus 6. So you get 10 over 14 and you get the temperature is 71.4. So ini dia punya gambar lah. Okay, maknanya kalau dia nak calibrate the thermometer, dia nak calibrate, dia mesti letak dalam ais, dia mesti letak dalam boiling water. So because dia nak tahu berapa mercury tu naik in ice and berapa mercury tu naik in thermometer, in boiling water. Okay, kenapa nak pakai mercury? Because mercury is sensitive to temperature change. Okay, mercury is sensitive to temperature change. Dia ada suhu sikit je dia dah berubah. Okay, so dia sensitive to temperature change. Nanti kita akan belajar yang dia ada low specific capacity tu kemudian. Nanti kita akan belajar kemudian. Okay, so dia sensitive ke temperature change. Sensitive to temperature change. Alright. Okay, clear setakat ni? Siapa yang tanya tadi ya? Syahira. Okay, tunggu check. Check. Alright. Okay, so next one. Next question. So next question is okay. So next question tadi yang ni bawah dia. Tu kira-kira, tengok kira-kira total untuk kira-kira adalah 5 markah. So kalau tak tahu dia punya formula hilanglah 5. So be careful with that. And last one is this. Now you have like 4 thermometer. 5. Okay, you have 5 thermometer. P, Q, R, S, T. The freezing point takat beku is -14. Boiling point dia ada different. The color of liquid, opaque or colorless. The thickness of glass wall bulb, ketebalan dinding. Okay, ketebalan dinding berbuli kaca. Right, tebal atau nipis. Right. So korang nak jadi apa? Okay, korang akan jadi researcher. A research is carried out on the weather of region with surrounding temperature of -65 to 20. Masya Allah, sejuk gila. Okay, korang jadi researcher, korang nak pergi. Thermometer is equipment to be used in the research project. As a researcher, you are required to determine the most suitable thermometer to be taken with as one item of the equipment. Okay, kaji semua kelima ciri berdasarkan aspek berikut. So freezing point yang mana, boiling point yang mana, color nak ambil mana, thickness nak ambil yang mana. Okay, then explain the suitability and 10 markah. Okay, so kita ambil balik. Dia nak pergi, korang nak pergi tempat yang dia punya suhu is -65 sampai 20 degree Celsius. Oh, okay. So thermometer mana kita nak bawa? Yang sesuai nak bawa. Sebab tempat tu hanya -65 sampai 20. Okay. Is it R? Yeah, it's very obvious answer. R. Okay. Because kalau kita ambil yang lain, contoh kita like example you go for S at -60, your thermometer will already freeze. Dia dah beku dah. Okay, that's why you take the freezing point is lower than -65, which is -70, and the boiling point must be bigger than 20, which is in this case 30. Okay, so that range is enough untuk korang pergi tempat tu. Kalau yang lain tak sesuai lah. Okay, and a color of a liquid is always opaque. Kenapa opaque? Easily to seen. Okay, senang dilihat, mudah dilihat. Okay, freezing point kenapa ambil -70?
Reason dia mudah, supaya dia tidak beku di kawasan tersebut. Ambil takat didih 30. Kenapa? Supaya dia tidak mendidih di kawasan tersebut. Okay, because this is the temperature range that you want to measure. Okay. And glass wall bulb, tin. Okay, glass wall bulb kat mana? Okay, glass wall bulb is basically here. Sekejap. Tunjuk balik. Okay, this is belakang ni. Glass wall bulb. Okay, dinding berbuli kaca. Itu kata bahasa Melayu dia. Okay, term bahasa Melayu dia is apa dia? Screen dah penat. Apa dia keluar? Screen dah penat. Okay, kejap. Lain lah ini. Okay. So, mana kecil nak tunjuk tadi? Okay. Dinding berbuli kaca. Berbuli kaca yang belakang lah. Meaning this part. Okay. So, ini adalah the wall bulb. Okay, kenapa kita nak nipis? So, nipis supaya kita akan letak yang ni tau. Ini yang akan kita sentuh supaya macam kalau orang demam pun kita letak yang ni dalam mulut dia. Okay, yang ni yang kita letak dalam mulut dia. Sebab dekat sini dia nipis. So kenapa nipis? Nipis dia akan lebih easy for it to be absorbed. Okay, mudah untuk haba diserap. Okay, so mudah untuk penyerapan haba ataupun haba diserap. Cikgu, you know in the formula, Ya, kan L theta minus 5 and then down there it's L 100 minus L, 5. ya, L0 What? ya. Why do you have to minus that 5? Oh, okay. So because to find temperature, you must find the different here, something like this. Okay, cikgu tunjuk. So L theta minus L0 is, example, this is theta and this is 0. You want to find this here. Color. And I need to change the color. So, nanti korang nampak semua color sama. Change to green color. And I put more thicker. Okay. Like this. To find the temperature, you must find first the different here, this. Okay, cuba tukar color pun tak tukar lagi. Okay, this is the difference between L theta sampai L0. Another one kita kena measure berapa ni? L100 sampai L0. Okay, so the ratio of that, dia punya ratio, meaning number 1 over number 2 times 100 is the temperature. That's why the formula is L theta minus L0 over L100 minus L0. It basically the ratio of 1 over 2. Oh, thank you. Clear tak? Faham? Okay tak, Arifah? Faham. Thank you. Alright, so that's the ni. So the wall bulb must be thicker and must be thinner. Okay, so easy for the heat to be absorbed. So easy for heat transfer to ni. Okay, but itu wall bulb. Okay, tapi kalau wall of the thermometer, yang ni kena tebal. Okay, kenapa kena tebal? Because yang supaya dia tak mudah pecah. Okay, supaya tak mudah pecah. Okay, dia ada dua wall. Beza wall bulb kat belakang ni. Ni tepi ni wall thermometer. Okay, yang tu kita tebal. Tengah ni yang sekarang cikgu tanda hijau ni. Cikgu gariskan hijau ni. This is a capillary. Okay, capillary. Capillary kena nipis. Okay, capillary kena nipis. So kenapa kena nipis? Okay, capillary dia kena nipis. Thin. Okay.
Because thin kita akan nampak dia more sensitive. So more sensitive tu maksudnya suhu berubah sikit dia dah nampak dah beza panjang tu. Okay, so kita ambil yang nipis because it will be more sensitive, capillary. Okay, capillary. So yang warna hijau tu is capillary, dia mesti nipis supaya more sensitive to temperature change. Sensitive to temperature change. Okay. Sensitif kepada perubahan suhu. So kita nampak dia berubah tu lebih jelas. Okay. So untuk yang tadi jawapan dia adalah yang first one, kenapa does not freeze. Okay, does not freeze at that location, tidak beku. Okay, tidak beku, cair dalam tu tidak beku pada kawasan tersebut. Okay, kenapa ambil 30? Supaya dia tidak mendidih pada kawasan tersebut. Warna cecair opaque, ambil yang legap, so mudah dilihat, mudah dibaca. Termometer tu mudah dilihat, mudah dibaca, easily seen. And ketebalan dinding kaca dia nipis. Okay, lebih mudah haba diserap. Okay, easy for heat to be absorbed. So total dapat 8. Markah ke-9 is the most suitable thermometer is R. Markah ke-9. Markah ke-10. Markah ke-10 is ulang balik. Okay, because it has a freezing point of -70, a boiling point of 30. It use an opaque color and also thinner glass wall bar. Okay. Cikgu, Yuk, boleh tuliskan tak? boleh tulis. Ya. Okay. Ya, satu-satu. Freezing point kita ambil lower supaya dia not freeze. Okay, supaya dia punya cecair tu does not freeze in the location. Dia bagi begitu tak? In that weather of region. Okay. In that region. And then kita ambil boiling point, kita just tulis higher supaya not boil in that region. Okay, the color kita ambil opaque, easily seen. Sekejap cikgu tulis bahasa Melayunya lepas ni. And the thickness is thinner. Easy to absorb heat. Okay. Thank you, cikgu. Okay, so ini tidak, ya Allah, tukar pen dah pun, tukar lagi. Okay. Okay, so ambil rendah, tidak beku, tidak mudah beku. Ni ambil tinggi, tidak mudah mendidih. Ni ambil legap, mudah dilihat, mudah dibaca. Okay, mudah dilihat, mudah mengambil bacaan, tu semua terima. Nipis. Okay. So yang paling sesuai adalah bagi tahu. Okay, so the most suitable, ambil ayat dia. The most suitable thermometer to be chosen is R. Because ulang. Because the freezing point is -70, boiling
point 30 degree. Okay, opaque color and thin wall bar. Clear tak? Okay, question. Okay, lagi apa? Cikgu kalau soalan bagi dua objek yang ada lain temperature dan diminta thermal equilibrium untuk objek tu, macam mana kita nak cari? Yang itu adalah heat capacity campur thermal equilibrium. Boleh cari. Okay, boleh cari. Itu baru belajar the first part. So yang tu dia thermal equilibrium plus heat capacity. Okay, thermal equilibrium plus heat capacity. Soalan bagi dua objek lain temperature and then dia minta thermal equilibrium. Okay, boleh tapi kita buat nanti. Okay. Okay. Alright. Okay, so any other question? Okay, alah, kita pun dah habis. Okay, so any other question yang tadi? Alright, so kita recap balik sebelum kita habis sesi pagi ni. So pagi ni kita hanya cover tentang bahagian pertama ni, which is about thermal equilibrium. Okay, pagi tadi cikgu nak betulkan dulu korang punya misunderstanding. So misunderstanding yang pertama is you can't differentiate between temperature and heat. Okay, so temperature and heat. Temperature is degree of hotness and it's SI unit and Kelvin. Alright, unit the Kelvin. And heat is the energy. So heat is energy. So energy unit is joule. So heat, kalau dia tanya what is meaning of heat, heat is a thermal energy transfer due to the difference in temperature. Okay, so macam cikgu cakap tadi, bila kita nak ukur heat, kita tak ada alat. Kita hanya tengok kepada temperature change. And kita dah tunjuk bagi tadi, temperature change, tukar Kelvin atau tak tukar Kelvin adalah sama. Tapi korang kena tahu macam mana nak tukar Kelvin, you must plus with 273. And another one kita belajar pagi tadi dan sampai soalan tadi adalah konsep thermal equilibrium, yang mana you must remember these three words. Kalau bahasa Melayunya, suhu sama, pemindahan haba sama, pemindahan haba bersih kosong. Bahasa Inggerisnya, it will reach same temperature, it have the same heat transfer, but the net heat transfer will be zero.
Okay, kenapa? Macam tengok kat sini, gambar ni 60 ke kanan, 60 ke kiri. Heat dia sama. Same amount of heat being transferred. But 60 minus 60, you get 0 joule. Okay. And last one, that concept is used in thermal equilibrium. And you must remember this formula, as this formula will not be given to you in exam. So formula ni takkan diberi, so korang kena hafal. So basically dia adalah mengukur berapa beza ni. Okay, L theta minus L0 ni perbezaan yang pertama. So diukur juga berapa beza L100 sampai L0. Okay, belakang sampai L0. Okay, so dia ukur sampai sini. Ini nombor 2. So basically sebenarnya 1/2 darab 100 degree Celsius. Tapi korang hafal lah formula dia. Formula dia adalah L theta minus L0 over L100 minus L0. Okay, hopefully you all clear tentang benda ni. Okay, so any further question? Okay, any further question? Tak ada? Ada soalan lain? Tak ada? Okay, Syairah tak ada. Okay, anybody else? Akif, Adham, tak ada. Dahia, no question? Okay, korang tak ada soalan sebab apa? Korang ngantuk apa ni? Okay. Okay, alright. So, kelas pagi ni. Okay. Alright. So, siapa lagi? Okay. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. And nanti kita akan pukul 11.30 kita akan cover heat capacity and space latent heat. Okay, muatan haba dengan haba pendam. And petang kita akan cover topik yang sama. And malam baru kita cover gas law. Okay, so jumpa korang pukul 11.30 pada yang join. And terima kasih kerana sudi join kelas pagi ini. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye cikgu. Bye. Bye. Bye-bye. Siap-siap.